Okey. Kita rakam supaya awak boleh download nanti. Okey. So hari ni kelas kita sambung lagi. Saya nak dapatkan overview kepada khusus ajar balik ni secara seluruhnya. Kalau tak dengar ke apa ke, bagi tahu saya. Okay. So yang ni nampak tak dekat Word ni? Kalau tak nampak apa-apa, tolong maklumkan. Dekat Word ni kita ada, saya dah conteng, saya dah lukis kan. Kita ada 6 bab yang saya telah ulas sikit-sikit semalam. So kita ada ruang vektor yang saya dah ceritakan sedikit semalam tentang asas, tak bersandar linear, merentang, okay. Kemudian hubungan dia dengan bab 1 ada banyak hubungan sebenarnya sebab matrix juga boleh menjadi vektor dalam ruang vektor. Matrix juga boleh menjadi cara untuk menyelesaikan ruang vektor. Tapi dalam banyak kes biasanya kita gunakan matrix sebagai cara untuk bukan selesaikan, cara nak dapatkan kiraan bagi ruang vektor seperti mana yang saya dah tunjuk semalam dalam kelas. Boleh dapatkan asas melalui penggunaan matrix yang daripada bab 1 dan juga bab 2. Bab 2 pun kita gunakan penentu ke atas matrix yang kita belajar dalam bab 1 lah. Kemudian bab 4 kita dapatkan nilai eigen daripada matrix dan juga kita dapat gunakan penentu untuk mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen dan seterusnya lah, asas dan untuk memenjurukan suatu matrix. Itu pun sangat penting. Itu sangat penting dalam orang-orang yang nak buat coding. Contohnya dalam computer science, nilai eigen dan penentu ni sangat penting dalam memudahkan pengiraan matrix lah. Okay. Penjemaah linear pula, ini bab 5. So saya tulis nombor bab dia dekat warna ni oren ke, warna oren-oren ni. Okey. So nombor bab 5 penjemaah linear, dia adalah macam yang awak belajar dulu, fungsi di sekolah. So sekarang ni kita nama dia kita panggil penjemahan, tapi dia adalah sejenis fungsi sajalah. Okey. So ia adalah fungsi untuk menghubungkan antara ruang vektor. Okay, so hubungan antara ruang vektor kita kita gunakan penjemaah linear. Kemudian untuk mengukur jarak di antara vektor-vektor dalam satu ruang vektor, kita panggil hasil darab terkedalam. So hasil darab terkedalam ni sebenarnya kalau kita panggil ruang hasil darab terkedalam, itu maksudnya ruang vektor. Di atas ruang vektor tu kita ada jarak. Jarak tu nama matematik dia hasil darab terkedalam, ataupun bahasa Inggeris ni kalau awak nak Google nanti inner product. Okay. So ini adalah overview kepada bab 1 sampai bab 6, overview kepada ajar baliknya secara seluruhnya. Jadi saya nak awak nampak big picture-nya di situ. Okay. So semalam kita dah bincang sikit hubungan bab 3 dengan bab 1 dan bab 2. So hari ni saya nak cerita pula hubungan lagi dengan bab 5 dan bab 6 dan kalau sempat bab 4. Tapi bab 4 ni saya akan beri latihan di hujung nanti sebab ada yang kata bab 4 ni okey. So tak apa, kita tengok dulu, kita bagi latihan ringkas. Tapi sama macam kelas yang lepas, saya akan menggunakan R2 sahaja yang mudah-mudah, dan sebenarnya saya nak tengok cara awak memberi jawapan nanti sebab nanti saya akan memberi latihan di hujung gabung dengan latihan semalam. Saya nak tengok awak jawab latihan tu macam mana. Okay. Alright. So, okay, kita ulang balik semalam. Semalam saya dah cakap ruang vektor contoh yang kita bincangkan adalah R2. Tapi ruang vektor mesti penuhi 10 axiom lah. So axiom ni awak boleh tengok dalam bab 3. Okey, so ini adalah contoh-contoh vektor-vektor dalam ruang vektor. Ini 1, 1 adalah satu vektor, 0, 0 adalah satu vektor, 3, 4 adalah satu vektor. Okey. So ini adalah asas piawai. 1, 0 dan 0, 1 adalah asas piawai bagi R2, asas piawai ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita panggil standard basis.
single basis, PRY itu standard lah. Okay. Standard basis. Okay. Takrif. Okay, so sekarang nak hubungkan bab 3 dengan bab 5. So saya akan ceritakan tentang penjemahan linear. So penjemahan linear ni dia sebenarnya dia macam fungsi yang awak dah belajar di sekolah dulu. Cuma sekarang kita nak mencari fungsi yang linear. Soalan dia fungsi dia linear atau tak. Okay? So jawapan kepada soalan adakah satu penjelmaan atau fungsi. Okay, sebelum tu saya bagi dulu bahasa Inggeris. Penjelmaan linear ni bahasa Inggeris dia adalah, dia boleh panggil linear transformation atau linear map. Tapi yang biasa digunakan adalah linear transformation T, sebab tu kita pakai huruf T kat sini okay. So dulu dekat sekolah-sekolah awak pakai huruf F kan, sebab dia fungsi, function. So sekarang ni dalam algebra linear dia suka pakai huruf T, tapi nak pakai huruf F pun boleh, asalkan awak takrifkan mengikut takrif yang kita boleh faham lah. Okay. So sekarang dia hanya tukar huruf saja daripada F ke T, tapi fungsi yang awak belajar di sekolah dulu dia tak semestinya linear. So a function is a transformation, is a map, tetapi soalan dia adalah linear. So macam mana kita nak jawab soalan? Adakah satu fungsi itu linear? Okay, adakah satu penjemahan itu linear? Okay, kita boleh jawab soalan tu dengan cek dua benda. Yang pertama, dia ada unsur, dia ada penambahan macam ni, dan kedua dia ada pendarapan dengan skala macam ni. Okay, so ada dua sahaja ciri-ciri dia yang kita perlu semak. Okay, so sebenarnya yang ciri-ciri ni ada kaitan dengan axiom pertama dan kedua ruang vektor. Tapi tak apa, itu saya akan huraikan kemudian. Tapi kalau nampak ciri-ciri dia ada penambahan dan pendarapan dengan skala, nak sama dengan axiom yang pertama dalam ruang vektor ataupun axiom yang kita cek untuk subruang daripada bab 3. Okay, so contohnya. Okay, so sekarang ni saya nak awak semua faham bahawa T ni dia adalah fungsi. Fungsi yang awak dah belajar kat sekolah dulu. Fungsi kan kita ada domain dengan kodomain kan. So ataupun dalam kita panggil apa, domain, mandala dan komandala bahasa Melayunya. Tapi domain dan kodomain lah mungkin awak biasa guna di sekolah dulu. So sekarang ni V ni adalah domain ni adalah kodomain. So dia dalam bentuk macam ni lah. Maksudnya fungsi ni dipetakan daripada domain kepada kodomain. Alright, kemudian so kita tengok contohnya kita berikan fungsi ini. So domain dia adalah R2 dan kodomain dia adalah R. Tapi fungsi yang kita belajar dalam algebra linear ni, domain-domain dia semua adalah daripada ruang vektor dan kepada ruang vektor, ataupun dia menjadi subset kepada ruang vektor. Sebab kadang-kadang bila kita petakan bukan semua nombor daripada dalam ruang vektor tu boleh dipetakan daripada domain yang asal. Okay. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya je, interrupt je, boleh tanya ataupun tulis type kan apa-apa soalan. So kita tengok contoh, ni soalan contoh. Contohnya saya bagi yang ini. Yang ini adalah satu penjelmaan, satu transformation T from R2 to R. Okay, apa maksud dia daripada R2 kepada R? So maksudnya kalau dalam R2 katalah kita boleh okay, R2 kan. So dalam R2 ni kita kata ada dua vektor. Vektor U dengan vektor V dalam R2, right? Okay, so tapi ingat bahawa R2 dia mesti vektor dia mesti ada, so vektor kita hitamkan, saya biasakan vektor buat pun. Tapi saya nak type bahawa sebenarnya U ni adalah ada dua unsur, U1, U2,
Dan V ni pun kena ada dua unsur iaitu V1, V2. So kita letak dia punya tanda vektor. Bol kat sini dan bol kat sini. Okay. So, So kita kena kenal pastilah, katalah unsur U dan V adalah unsur dalam R2. Okey, macam mana kita nak petakan dia menggunakan linear transformation kat atas ni ataupun penjemputan linear kat atas ni yang T X1 X2 X1 tambah X2. So sebenarnya T X1 X2 ni dia adalah macam ni kan. So dimasukkan unsur R2 tu dia ada koordinat dia macam ni. Kan. Tapi kita biasanya kita tak tulis ada dua, sebab dia masukkan unsur ni, dia masukkan unsur U ni ke dalam fungsi ni. So contohnya kita buat macam ni. Kalau kita katalah kita masukkan U1, U2 macam ni kan. Dan kita masukkan sebenarnya P vektor U. So sebenarnya inilah vektor U yang ada kat sini ni. Maksudnya masukkan vektor U, bukannya U ni sebagai satu nombor saja, dia adalah vektor U. Kita masukkan vektor U, tapi vektor U ni sebenarnya dia terdiri daripada U1 dengan U2 sebab fungsi ni adalah daripada R2. Okay. Okay. Fungsi ni adalah daripada R2. Okay. So, tapi kita tak tulis macam ni lah biasanya. Biasa kita buang satu parenthesis tu. So, tapi awak jangan confuse, awak kena faham bahawa sebenarnya dia adalah ada parenthesis. Okay. Alright. Yang ni saya tulis untuk kali pertama, tapi nanti saya dah tak tulis lah. Okay. So, maksudnya dia akan ambil unsur pertama daripada U1 pada dia akan ambil unsur pertama U1 dan campurkan kepada unsur kedua dalam dia ambil unsur pertama daripada U dan campurkan dengan unsur kedua daripada U. Okay. So ini pun sebenarnya kita tak tulis macam ni, tapi tak apa, untuk beri gambaran sahaja kan. Okay. So yang ni. Lepas tu kalau V pula macam mana jadi dia? Alright. Cuba kita tengok kalau V dia akan jadi V pula dia akan jadi maksudnya sekarang ni kita masukkan V sama macam kat atas ni kan. Dia kata kena cari TU dengan TV kan. So ini yang kita tengah buat. So V buat macam ni. Okay. Sebenarnya kita tak perlu ada dua kurungan ni. Buang satu kurungan. Pasti kalau saya tulis kurungan ni faham je lah Okay. Kita masukkan V1 dan V2. Okay. So macam ni lah hasil tambah dia. Tapi, okay, katalah awak tak faham lagi apa yang terjadi sebenarnya. So, kita ambil unsur-unsur dalam R2 ni. Kita tengok apa jadi dekat dia bila kita masukkan dalam penjemahan linear ni. Okay. Okay. Katalah kita masukkan unsur satu-satu. Kita masukkan unsur satu-satu jadi apa? Masukkan unsur satu. Dapat tu ada maksudnya dia kena 1 tambah 1 kan? 1 tambah 1 tu jadi 2 dan 2 ni adalah dalam R. Okay, so sebab itulah dia petakan daripada unsur dari R2 kepada unsur dalam R di sini. Okay, itu satu-satu. Kosong-kosong lah anda boleh nampak kot, dapat kosong-kosong. Kemudian
mana? Yang pi tu tu, yang pi. Yang pi boleh dapat, katalah kat sini unsur pertama dia pi, yang unsur kedua dia 26, kan? Boleh letak kat sini. Dia punya pemetaan ataupun fungsi dia hanyalah dia tambahkan kedua. Itu je lah. Dia jadi nilai dalam R lah. Okay? So, itu contoh. Okay. Contoh dulu kat atas. Okay. Alright. So, sekarang ni saya nak fokus kepada bila adanya vektor U dan vektor V. Alright. Okay, so kita tambahkan vektor U dengan vektor V, dia akan jadi macam mana? Okay, so sekarang ni kita tambahkan vektor U dengan vektor V macam biasa. Alright. Okay. Kalau kita tambahkan vektor U dengan vektor V, so nanti dalam U tambah V, setiap unsur ni pun kita kena tambahkan di sini. U1 tambah V1. Unsur kedua pun kita akan tambah V2. Okay. So itu adalah unsur U tambah unsur V. Contohnya macam mana unsur U tambah unsur V? So katalah U kita 1, 1 dan V kita pi 6 kan. So kita boleh tulis 1, 1. So unsur U, katalah unsur U adalah 1, 1. Unsur V adalah 31 tambah salah. Nak pi je. Tak apalah. Ambillah 31 tambah E lah unsur V ni. Okay. So kita akan dapat hasil tambah dua unsur adalah 32 dan 1 tambah E. Yang unsur yang hasil tambah ni juga akan jadi satu nombor lah dalam R. Itu saja. Okay. So itu contoh penambahan di sini. Okay. So sekarang ni bila kita dah kata kita ada U tambah V, apa akan terjadi kepada U tambah V ni bila kita masukkan dia dalam T? Okay. Salah. Masukkan dalam T. Okay. So U tambah V gunakan fungsi ke atas U tambah V. U tambah V dan akan jadi macam ni saja. Maksudnya U1, V1. Unsur pertama tu akan ditambahkan kepada unsur kedua. So, maksudnya unsur yang ni tambah unsur yang ni. So unsur yang ni tambah unsur yang ni. So kita akan dapat bahawa dia adalah jadi macam mana. Jadi jadi macam tu lah. Maksudnya kita boleh buka parenthesis kan. So boleh ditambah dan boleh susun semula menjadi
Kat sini kita boleh kumpulkan sebab kita tahu tadi kita nak V1 tambah V2 dan asingkan. V1 tambah U2 boleh dituliskan secara berasingan dengan V1 tambah V2. Okay. So, lepas tu kita dah boleh nampaklah di sini bahawa sebenarnya bila kita tambahkan vektor tu dulu, lepas tu baru kita kenakan fungsi ke atas hasil tambah vektor tu, kita akan mendapat nombor yang boleh ditulis semula sebagai TU. TU adalah hasil TU di situ adalah U1 tambah U2. Okay. Lepas tu ini pula adalah di sini V1 tambah V2. So ini adalah menunjukkan yang pertama ni telah dibuktikan. Okay. So ini membuktikan kita buktikan yang pertama. Ini TU sama dengan TU tambah TV adalah axiom yang pertama. Okay. Alright. Kita bukti, bukan axiom yang pertama, kita buktikan ciri penjemahan ini yang pertama. Okay, so ciri kedua pula yang kita nak buktikan adalah kalau kita ada skala, ada skala di sini. Kalau ada skala darabkan dengan U jadi apa? So maksud skala ni adalah satu nombor didarabkan dengan U. So okey. Apa maksudnya ini? Ini maksudnya adalah kalau kita ada kat sini kita ada T11 kan. Okey. Ini apa yang kita boleh darabkan dengan skala? Skala yang ni dia didarabkan di dalam ni So maksudnya U ni yang didarab dengan skala dekat dalam ni. Okey, katalah skala C itu adalah 2. 2 akan jadi T22 lah. So kita darabkan dulu kat dalam tu T22 jadi 2 tambah 2 jadi 4. So ini masih yang ni masih hasil 4 ni adalah satu nombor nyata juga. Okay. So okay, ni contoh skala 2, tapi skala ni boleh jadi 10 ke 1000 ke pi ke apa-apa nombor saja yang nombor nyata boleh jadi skala. Okay, itu contohnya lah. Okay. So contoh yang dengan ni pula penerapan dengan skala. Penerapan dengan skala, okey, katalah kita kata skala dia kat sini berapa skala dia 3 lah katakan. Okey. So kita akan dapat T dan T tu bertindak ke atas 3 pi dan 26 darab pi kan, 26 darab 3 itu adalah 78. Oh, pi dan 2. So hasil, betul-betul itu hasil tambahnya. So dia akan jadi hasil tambahnya adalah
3 pi tambah 78 adalah satu nombor dalam R. So kalau awak nak kira dia punya nombor dalam bentuk poin-poin pun boleh. Sebab awak rasa macam tak nampak sangat kenapa dia jadi satu nombor. So 3 pi adalah berapa ya? Pi tak ada. 3 dalam pi tambah 78 adalah 87.42 nombor nyatu, itu yang penting. Okay. Alright. So itulah masuk pendarapan dengan skala. So cuma bila kita dalam pembuktian ni kita tak tulis satu nombor seperti 3 atau 2 macam tu, kita kata nombor C sebarang skala macam tu. Okay. Lepas tu kita tuliskan dalam pembuktian yang seterusnya. Okay. So kita nak letakkan C di sini satu, kita dapat C di sini. Dia bukan vektor, jadi dia tak boleh bold. Alright. Okay. So hasil tambah dia akan jadi C1 dan C2. Oh, maaf. Sebenarnya kita perlu buatkan. Yang ni jangan lupa, ni sangat penting. Sebenarnya kita perlu darabkan dia dekat dalam ni dulu. Okay. Maksudnya tulis bahawa ini sebenarnya adalah transformasi itu bertindak ke atas CU. Maksudnya macam ke atas tadi kan kita kena bila ada darab dengan 2, kita kena darabkan di dalam ni dulu. Maksudnya 2 1 1. Maksudnya transformasi tu akan bertindak ke atas nombor 2 tu. Lepas tu baru kita dapat jalan kerja ni pun. Transformasi ni akan bertindak ke atas nombor 3 pi dan 78. So sebenarnya kita boleh buat pendarapan ni di luar daripada transformasi tu dulu pun lah. Okay. So kita akan dapat yang ni penting kalau tak tulis ni markah hilang sebab awak tak tunjukkan bahawa nombor tu adalah CU dahulu sebelum fungsi atau transformasi tu bertindak ke atas nombor tersebut. Alright, kemudian baru ni yang hasilnya adalah unsur pertama tambah dengan unsur kedua. Alright. So yang ini dah pembuktian untuk yang kedua dah lah. Yang kedua ni ringkas sikit, ringkas banyak lah. Okay, tapi sepatutnya anda kena tulis C tu apa C adalah satu nombor skala kedua. Okay. Alright. So ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan, saya bagi masa 2 minit lah untuk hadam sebelum kita sambung kepada yang seterusnya. Boleh hadamkan dulu dalam masa 2 minit.
Okey, kita sambung semula kelas kita. Sebab nampaknya tak ada persoalan dan kita teruskan lagi. So, okey, tadi saya dah ceritakan sedikit tentang bab 5 kan, penjemaah linear. Macam mana dia nak hubungkan di antara ruang menggunakan penjemaan ataupun fungsi. Okey, so sekarang saya nak masuk pula kepada bab 6, hasil darab ke dalam. Macam mana dia boleh mengukur jarak di antara vektor-vektor, sebab ruang vektor yang kita dah takrifkan sebelum ni hanya ada 10 axiom dan tak ada axiom jarak yang termasuk dalam tak ada ukuran jarak yang termasuk dalam axiom-axiom tersebut. Okay. So kita akan tengok ukuran jarak pula daripada bab 6, takrif ruang hasil darab ke dalam. So seperti mana saya cakap tadi, hasil darab ke dalam ni sebenarnya dia adalah cuma satu ruang vektor yang mempunyai ruang vektor yang ada 10 axiom tadi, tambah ada takrif hasil darab ke dalam kat atasnya. Okey, apakah hasil darab ke dalam tu? Hasil darab ke dalam tu adalah apa-apa fungsi sebenarnya yang memenuhi 4 axiom. 4 axiom tu kita akan belajar nanti ataupun yang anda telah belajar semester lepas. 4 axiom tu anda boleh rujuk. Dia ada penambahan juga, ada penerapan dengan skala jugalah, macam nak sama dengan tu tapi tak sama sebenarnya. Okey, adalah sedikit-sedikit macam nak sama. Okey, satu contoh yang anda semua dah belajar di sekolah sepatutnya adalah hasil darab bintik ataupun dot product U dot V. Okey. So contoh dot product dalam R2 yang saya rasa awak semua banyak kali gunakan di sekolah dulu. Kalau tak dalam matematik pun mungkin dalam fizik. Hasil darab bintik adalah kita darabkan unsur yang pertama daripada vektor yang pertama dengan unsur yang kedua, dengan unsur pertama daripada vektor yang kedua, dan unsur pertama daripada vektor yang kedua, dan unsur kedua daripada vektor yang pertama dengan unsur kedua daripada vektor yang kedua. Okay, so lepas tu kita tambahkan dia. Ini adalah dot product. So dot product ni dia tak sama dengan inner product, iaitu hasil darab ke dalam. Hasil darab bintik ni dia tak sama dengan hasil darab ke dalam, cuma dia adalah satu contoh atau sejenis hasil darab ke dalam, dan tapi dia adalah hasil darab ke dalam yang paling popular lah, ataupun hasil darab ke dalam piawai lah. Okay. Kalau awak baca dalam mana-mana buku ataupun buku teks ke yang seperti mana yang saya dah bagi link tu, awak tengok okey, dia cakap hasil darab ke dalam je, dia tak cakap apa-apa. So by default yang piawai dia digunakan dot product. Okey. Hasil darab bintik. Okey, so ini takrif norma ataupun bahasa Inggerisnya norm, takrif jarak ataupun bahasa Inggerisnya distance, sebab tu gunakan D di sini. So ini adalah U dan V ni adalah vektor dalam satu ruang vektor lah. Okey. So kita tengok contoh cara nak mengira norma dengan jarak ni bagi vektor-vektor dalam R2. So soalan 1, apakah norma bagi vektor-vektor dalam S? Ini vektor yang kita ni adalah set yang kita belajar semalam. Okey, so macam mana kita nak kira norma? Okey, so katalah kita diberi diberi dot product. Soalan tu diberi hasil darab dalam adalah hasil darab bintik ataupun dot product dalam R2. So soalan dia, apakah norma bagi vektor-vektor dalam R2? So ini soalan dia. So nak mengukur norma, apa caranya? Okey, so ambil takrif norma di sini. Okey. Okey. So takrif norma ni disebabkan kita dah gunakan dia adalah menjadi dot product. So kita boleh masukkan saja dot product di situ. Iaitu adalah yang ini.
kunci kuasa kepada dot product tu lah. Telah ditakdirkan dalam palu. So, okay. So, itu untuk takrif norma. So, ini sebenarnya adalah takrif norma. Malah. Alhamdulillah. Sebenarnya adalah norma. Hasil darab bintik dalam palu. Diberikan macam ni disebabkan takrif hasil darab bintik dalam ardu di sini dot produk ardu. Hanyalah sejenis hasil darab ke dalam. So ini hanya jika kita tahu hasil darab ke dalam tu adalah hasil darab bintik. Tapi hasil darab ke dalam ni tak semestinya adalah dot produk. Dia boleh jadi apa-apa saja yang lain juga asalkan memenuhi 4 SKM tu. Okey. So macam mana nak kira 11 dengan 25? Masukkan sahaja apakah sekira dulu dia punya hasil darab ke dalam untuk 11 apa masukkan darab dengan diri sendirilah kan. Kita gunakan takrif dia adalah dot product. So dia adalah dot product dengan diri sendiri. So you get dia punya hasil darab ke dalam dan norma dia, maka norma dia adalah ni V ni. Okay, so ni patutnya V. Apa tekun. Okay, so alright. Okay. So dapat dua. Okay. Lepas tu itu tapi dia punya takrif adalah kunci kuasa kan. So dapatkan kunci kuasa ni sebab kita dah dapat. So tadi jawapannya adalah kunci kuasa. Okay. Okay, tu kalau anda dapatkan untuk satu-satu. So sebenarnya dia bukan satu-satu lah, dia bukan U lagi dah. Okay, so ni kalau U satu-satu. Tapi kalau maksudnya kita boleh masukkan satu-satu kat sini. Alright. So kita dapat kalau U tu satu-satu. So sekarang ni kalau U tu adalah 25, macam mana pula kita nak buat? Okay, so kita tukar je lah. Pada awal yang ni. So kalau kita nak 25, so kita kata apakah 25 punya norma? So 25 punya norma adalah 25
25 dot product 25 tapi salah. Adalah satu kedua kan. Okay, so kita darabkan. So apakah 25 dot produk dia adalah 4 tambah 25. Point dia adalah punca kuasa 29 lah. Okay, so dapatlah. Ini adalah norma untuk 25, ini norma untuk 11. Okay, next question. Macam mana nak ukur jarak di antara vektor dalam ni? So kita andaikan dia sambung daripada soalan 1 tu. Kita diberi benda yang sama dalam soalan 1 juga. Diberi HDP hasil darab bintik. Okay. Okay. So sekarang ni kita ambil takrif jarak. Jarak adalah DUV menggunakan norma. Jarak ni takrif dia menggunakan norma juga. Dan norma tu menggunakan aku tak usah. Okay, so sekarang ni kita nak cari, kita katakan U dengan V lah jarak dia kan. So kita kena, so katalah satu-satu ni U, 25 ni V, dia tak kisah mana-mana. Sebab jarak ni simetri, U tolak V ke V tolak U akan dapat norma yang sama. So katakan sekarang kita nak cari jarak, distance between U 11 and V 5. Okay, so kita tolakkan dahululah. Kira macam biasa vektor kat dalam ni. So macam mana nak dapat hasilnya? Okay, hasilnya adalah 1 tolak 2 1 tolak 2 negatif 1 kan? Dan 1 tolak 5 negatif 4 kan? Label. So ingat tak macam mana nak kira dot product kat atas ni? So cara nak kiranya adalah dot product punca kuasa. Okay? So kalau tak ingat rujuk kembali, tapi saya tahu bahawa dia akan darab dengan diri sendiri, so dia akan jadi square root 1 tambah kuasa 2. So sebab tu dia tak kisah negatif ke positif sebab dia akan dikuasa 2 kan. So jarak di antara 11 dan 25 menggunakan hasil darab ke dalam hasil darab bintik adalah 17. Okey. So itu penerangan ringkas untuk hasil darab ke dalam secara ringkas. So saya ulang balik secara keseluruhannya, pandangan seluruh ruang vektor ni adalah yang memenuhi 10 axiom tadi. Dia ada hasil darab ke dalam yang kalau salah satu contoh ringkas yang awak belajar di sekolah adalah dot product, hasil darab bintik. Dia tujuan dia untuk mengukur jarak dia antara vektor-vektor dalam ruang vektor tu. Penjemaah linear, contoh ringkas dia yang awak dah belajar kat sekolah adalah fungsi. Okay, tapi sekarang ni kita ada ciri linear tu, so ada macam
tambah lagi sifat-sifat fungsi tu yang tertentu bila kita boleh panggil dia penjemaan linear ataupun fungsi yang linear. Dan hubungan kepentingan fungsi dan penjemaan linear ni adalah hubungan di antara ruang-ruang vektor, berbagai ruang vektor kan wujud kan. Dia ada R1, R2, ada polinomial, ada matrix. Okey, dan cara-cara kita nak selesaikan penjemaan linear dengan hasil dalam ni pun banyak melibatkan matrix, penentu dan vektor ID yang kita akan sambung belajar dalam kelas masa depan. Okey. Ada berapa soalan setakat ni? So, itu adalah pandangan kasar tentang bab 6 tadi. Saya ajarkan sikit-sikit dulu sebagai overview dan pandangan keseluruhan. Okey. So, sekarang saya akan terangkan latihan yang saya nak awak hantar pada Isnin minggu depan. Sebelum Isnin minggu depan, sebelum pukul 5 PM, sebab saya nak cuba tanda awak punya latihan sebelum waktu kelas. Jadi tapi kalau awak tak hantar, tak dapatlah saya tanda, dan saya akan ambil juga lah markah ni sebagai saya kira sebagai tutorial lah yang ni. Okay? Namakan fail anda dengan nombor metrik. Nombor metrik contohnya A1234556.pdf. Okey, so jenis file tu saya galakkan PDF, tapi kalau tak boleh PDF boleh hantar dalam Word juga. Tapi kalau awak rasa awak tak boleh typekan dia dalam file yang berbentuk Word atau PDF, awak tulis tangan, pastikan saya boleh baca betul-betul. Saya boleh baca betul-betul awak punya tulisan tu. Kalau ada scanner kat rumah, scan. Kalau tak ada, guna scan up app tu, tangkap gambar sampai nampak betul-betul dengan jelas jawapan anda. Okey. So yang ini adalah soalan-soalan yang saya nak berikan untuk latihan yang kena hantar hari Isnin tu. Yang pertama ni sama macam semalam yang saya cakap tu. Cuma sekarang ni saya nak tegaskan awak kena tunjukkan menggunakan dua-dua teknik yang saya tunjukkan. Teknik yang daripada bab 1 sahaja tu yang tak ada guna penentu, dan teknik daripada bab 2 yang guna penentu. So awak kena tunjukkan kedua-dua teknik tersebut. Lepas tu soalan kedua, so masing-masing ada S yang berbeza lah untuk setiap orang. Untuk Hana, Aqilah, Ridwan, Anis, Suhaida, semua ada S yang berbeza. Okay. Bila dia ada S yang berbeza, maka jawapan untuk nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni pun berbezalah. Apakah norma yang saya dah ajar tadi bagi setiap vektor dalam S, apakah jarak bagi setiap vektor dalam S. Okay. Dapatkan matriks A. A ni dah guna dalam kelas yang lepas. Lepas tu dapatkan nilai dan vektor eigen. Vektor eigen ni saya tak sentuh lagi, tapi saya nak tengok awak boleh tak kira. Dan bonus markah kalau awak tunjukkan A ni boleh diperpenjurukan atau tak. Ataupun dalam bahasa lain, adakah A terperpenjurukan. Ataupun bahasa Inggeris ni diagonalizable. Is A diagonalizable? Alright. So yang ni saya dah terangkan tentang penjemaan linear, dua syarat tu. Tunjukkanlah sama ada yang ini penjemaan linear, yang ini penjemaan linear, dan ini penjemaan linear. Kena tunjukkan sifat yang pertama dan sifat yang kedua. Okay. Dan saya perlukan maklum alas anda, apa yang anda suka atau tak suka tentang kelas saya minggu pertama ni. Dan topik yang anda rasa perlu tumpuan, kita boleh bincangkan lebih lama lagi lah. Ataupun macam awak tak suka ke saya type dekat Word ni ke, nak suka ada PowerPoint je ke, macam mana lah perasaan dia. Sebab saya rasa type dekat atas Word ni saya rasa lebih nampak sikit berbanding PowerPoint. Tapi saya tak tahulah apa perasaan awak boleh komen tentang benda tu. Alright. Okay. Jadi ada apa-apa soalan? Ada tak apa-apa soalan? Semua faham tak tadi? Tak ada kan? Ya. Ada soalan? Ya. Aqilah? Oh tak, saya faham. Oh faham, Alhamdulillah. Okey, Aqilah dulu belajar di mana Boleh saya tahu tak? Di London. City University. City. City Oh, so belajar aljabar linear lah. Memang dah habislah kursus tu Bahasa Inggeris. Tapi sama je konten dia. Itulah, cuma bahasa je lah.
Tapi konten dia sama. Okay, tak apa. It's okay. Alright. Tak apa. So tak apa konten. Cuma mapkan bahasa je kan. So tak apalah. Kira Akilah belajar bahasa Melayu. Tapi itulah boleh berlatih cara menjawab lah dalam latihan yang pertama Okay. Baik. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya tamatkan kelas hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas minta hantar hari Isnin dan insya-Allah saya akan upload nota untuk kelas hari Khamis tu sebelum kelas. Dan saya akan ikutlah feedback awak nak suka macam mana. Bagi feedback dalam hari Isnin tu saya akan take into account untuk sediakan nota untuk kelas seterusnya. Okay. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan hari Khamis dengan hari Jumaat. Okay. Assalamualaikum.